أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Ta'ala dapat kita sama-sama berada pada Ramadan yang ke-7 malam ni kan. InsyaAllah kita sambung lagi dalam pengajian kita. Malam ni kita masuk dalam tajuk Ghazwatul Mu'tah, iaitu peperangan Mu'tah. Peperangan ni biasanya apabila dipanggil sebagai ghazwah, dia adalah satu peperangan yang disertai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir 29 kali Nabi berperang, maka dinamakan ghazwah. Ghazwatul Badri, Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud, Khaybar, Khandaq. Jadi Mu'tah ni Nabi tak sertai, tapi tetap juga dipanggil ghazwah. Inilah satu-satunya peperangan yang Nabi tak sertai tapi dipanggil ghazwah. Biasanya kalau peperangan yang Nabi tidak sertai, dia dipanggil sebagai sariyah. Ya, sariyah. Ghazwatul Mu'tah meletus pada bulan Jamadil Awal tahun ke-8 Hijrah. Ya, Mu'tah ialah satu kampung bersepadan dengan Syam. Syam ni maknanya bumi Hijaz. Syam ni besar sebenarnya, daripada Syria, Jordan, masuk ke dalamnya Palestin. Dia tu masuk bumi Syam lah tu. Jadi Mu'tah ni ialah satu kampung bersepadan dengan Syam, sekarang bernama Kark, dalam wilayah Jordanian. Jadi Universiti Mu'tah ni betul-betul duduk depan medan perang tu. Budak-budak kita pergi belajar dekat Mu'tah. Salah satu daripada universiti yang masyhur, yang ramai budak-budak Malaysia yang belajar di sana. Jadi depan universiti mereka itulah tempat pertempuran yang sengit. Sengit sungguh. Ya, sebab bilangannya yang memang tak seimbang langsung. Ya, orang kata bilangan pihak yang agak, kita kata menempah maut lah. Tapi segala-galanya ketentuan Allah Ta'ala. Perang ini berpunca daripada pembunuhan ke atas Al-Harith ibnu Umair Al-Azdi, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Busra. Nabi ini dihantar delegasi dia kepada negara-negara sepadan untuk menyebarkan Islam. Dihantar ke Busra, ini jajahan Syam. Syam ni duduk dalam jajahan Rom. Jadi dia ada raja dia daripada Rom lah. Nabi hantar ke Yaman, Nabi hantar ke Parsi, Nabi hantar ke Mesir. Utusan-utusan ni sebenarnya diplomatik yang ikut undang-undang antarabangsa, tidak boleh dikhianati. Maknanya ditangkap, dibunuh. Kalaulah sebuah negara tu berdaulat, sebuah negara tu bermaruah, tiba-tiba Al-Harith ni telah
Inilah utusan Rasulullah yang dibunuh. Dibunuh oleh Raja Busra ni. Kerana itu marahlah kaum muslimin dan bersiaplah mereka untuk menyerang Syam. Sebab apa? Sebab darah, dibayar darah. Diplomatik ni adalah utusan yang dipelihara sepatutnya. Bila dibunuh maknanya dia isytiharkan perang. Dia macam tu kaedah dia diplomatik. Dia isytiharkan perang. Begitu cepatlah terkumpulnya bala tentera muslimin hingga meningkat bilangannya kepada 3,000 orang pejuang yang bersiap sedia untuk menyerang Mu'tah. Sahabat-sahabat ni dia ditrain oleh Rasulullah. Hidup ni adalah untuk Allah. Mati hidup ni adalah suatu ujian. Dan kadang-kadang mereka lebih suka mati untuk syahid pada jalan Allah kerana kemuliaan yang besar. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang terbunuh pada jalan Allah itu mati. Bahkan dia hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Orang yang mati syahid ni dia mempunyai kelebihan yang tertentu, khusus. Bila dia terbunuh di medan perang, dia tak ditransikan dalam alam kubur. Kita kalau mati, kita duduk di alam barzakh. Barzakhul la yub'atsun. Kita ada barzakh. Barzakh ni dinding antara bumi dan antara dunia dan akhirat. Dia ada satu lagi barzakh. Kita duduk situ. Jadi orang duduk kat barzakh ni dinding. Bila kita mati, ada dinding, tak boleh keluar lah. Maka tak adalah istilah kata dia balik hari ketiga, hari ketujuh, hari 40, hari 100. Tak ada maknanya. Dah duduk dalam kubur? Tak. Jadi dia dah duduk dalam tu dah. Jadi orang dalam kubur ni tuan-tuan, dia juga up to date juga. Dia tahu juga kisah-kisah ataupun cerita-cerita orang atas bumi ni. Dia ambil tahu. Dia ambil tahu. Jadi bila contohlah di kawasan tuan-tuan ni ada kematian. Jadi dia orang ni akan pergi jumpa hak mati tu. Akhirnya kau mati jua. Contohlah dah. Pergi jumpa kawan tu. Kau anak aku macam mana? Lama aku dah tinggal. Macam mana anak aku? Seorang tu kahwin tu kan belum? Belum kahwin lagi. Aku duk nampak duk main lagi tu. Duk main kerja ke hulu ke hilir. Kadang-kadang bawa Grab. Dia akan kita tanya khabar. Orang yang mati ni dia akan jumpa orang yang baru mati, dia akan tanya khabar. Suami aku macam mana suami aku tu? Dengar khabar dah kahwin baru. Lah dia janji dengan aku tak nak kahwin dah, kahwin pula orang tua tu, contoh ada. Jadi dia akan tahu. Maknanya berita tu datang melalui orang yang mati. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita ni hidup, masa hidup ni jangan duduk orang kata keresubang, duduk seorang-seorang ada. Bila time mati, kawan-kawan dalam kubur tu datang jumpa. Macam mana khabar? Mana aku tahu. Aku mana bergaul dengan orang. Susah juga tak? Jadi para sahabat ni, dia adalah orang yang cintakan Allah. Bila mati bagi mereka bukan satu kematian sebenarnya. Dia adalah transfer, perpindahan ke alam yang lebih kekal, alam yang abadi. Akhirat ni adalah alam yang kekal abadi, alam yang hidup yang hakiki. Dunia ni tidak, dia sementara saja, sementara je. Sebab tu tuan-tuan ya, ni orang duk heboh ni, bulan berekorkan bintang. Bulan berekorkan bintang. Ada orang bawa datang beberapa hadis-hadis mengatakan bila datang fenomena ni, maknanya dia merupakan tanda-tanda yang dekat terhadap berlakunya dukhan,
ataupun letusan yang datang daripada meteor, wallahu alam lah. Jadi tanda-tanda itu merupakan apa yang terjadi, dan ada juga yang disebut di dalam hadis-hadis akhir zaman. Jadi dunia ni tidak kekal. Bermakna kita buat rumah, kita cari harta sampai masa dia akan hancur. Macam kat Turki ya. Sekali dia gempa bumi, 5,000 bangunan ranak. Manusia ribuan yang mati sekelip mata. Nak bina rumah makan tahun. Nak bina kekayaan makan tahun. Dia boleh musnah dalam sekelip mata. Jadi sebab tu cari dunia-dunia lah juga. Mawi kata work juga. Akhirat jangan tinggal. Ada. Lama dah perkataan tu. Maknanya yang paling utama kita cari akhirat. Dunia ni kita hanya macam kita pergi surau ni kan rajin pergi buat perkemahan. Ada. Kejap-kejap pergi ke Genting Kamera Highland. Kejap-kejap pergi ke ke mana? Rawang dah. Pergi ke Rawang, kejap-kejap pergi ke Janda Baik. Rajin dah puak ni. Baguslah dah. Lepas tu rajin pula pergi Thailand. Sejak nombor jak ni lah ke Thailand je. Ada apa tak tahu. Ada. Siap buat rombongan pula ni. Dengar khabar lepas raya ni ada pula ni dah. Jadi kalau ada kosong kokoh lah. Rasa macam nak pergi juga. Pergi seorang dah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi kalau kita nak berjalan, boleh berjalan, tapi ingatlah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah Taala kata berjalanlah di atas muka bumi. Fanzuru, perhatikanlah akibat daripada orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah Taala. Kita berjalan bukan sekadar nak bergembira, tapi mengambil iktibar. Ya, kita mencari harta bukan sekadar nak bermegah, bukan. Bukan nak bermewah, bukan nak menunjuk, tetapi cari harta ni adalah untuk menampung hidup, untuk meneruskan hidup, untuk beribadah. Maka tak timbullah masalah kita ni tamak, haloba, bakhil, kedekut. Ya, sehingga kan cinta dunia menyebabkan kita lupa akhirat. Itu adalah satu perkara yang salah dalam mau kata pegangan hidup. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, Al-Haris inilah saja utusan Rasulullah yang dibunuh. Kerana itu marahlah kaum muslimin dan bersiaplah mereka untuk menyerang Syam. Jadi berkumpul siap 3,000 tentera Islam. Cepat. Ya. Tu kata mereka ni semangat. Sebab tu tuan-tuan bila datangnya seruan Islam, jangan lagi kita bertangguh. Infiru khifafan wa thiqala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah in kuntum ta'lamun. Ya, apa dia, bergeraklah kamu dalam keadaan ringan ataupun berat, dalam keadaan mempunyai senjata ataupun tidak ada senjata. Infiru khifafan wa thiqala. Wajahidu, berjuanglah pada jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu daripada kamu duduk dengan dunia kamu sehingga lalai dan lupa. Lalai dan lupa. Elok benar ni bulan puasa ni satu bulan madrasah dipanggil, tarbiyah. Allah Ta'ala jadikan dia bulan tarbiyah. Tarbiyah lidah daripada tidak berkata-kata benda yang buruk. Tarbiyah mata supaya tak memandang benda yang tak elok. Tarbiyah hati kita. Dan juga tarbiyah supaya kita rasa lapar. Bila kita rasa lapar, kita ingat pada orang yang tak kecukupan. Ya, orang yang susah, orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi tuan-tuan, sebenarnya puasa ni untuk lapar. Ada orang dia risau puasa ni lapar. Loh, namanya puasa memang lapar lah. Hak tak lapar tu tak kedarah. Tak faham tu. Dia kata aku tak nak puasa lapar. Loh, memanglah lapar. Kalau tak lapar tak timbullah masalah. Kelebihan ramak apa ni puasa. Puasa ni nak suruh lapar. Bila kamu lapar, rasalah rendah diri kamu tu. Rasa lemah diri. Ya.
Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta dengan lemah. Supaya datang risau, lemah kita tu. Tak. Falsafah kita berdoa ni untuk apa? Kita berdoa ni nak suruh kita ni ada pergantungan. Bila bergantung, maknanya lemah. Sebab tu ayat puasa, mari ayat puasa, kemudian ayat berkaitan tentang kalau sakit ke musafir ke boleh dibuka, kemudian berkaitan tentang walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu bertakbir di atas hidayah petunjuk yang Allah berikan pada kamu. Kemudian mari pula ayat 186, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanya kepada kamu terhadap Allah, tentang Allah, katakan Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah akan memakbulkan dan menjawab doa-doa bagi siapa yang berdoa. Jadi doa tu ada daripada package ayat-ayat Ramadan tu. Ya, ayat-ayat Ramadan tu. Supaya apa? Apa kaitan? Sebab bila kita ni tuan-tuan lapar, kita rasa lemah diri. Dan yang selemah itulah kita berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah, memohon pada Allah. Nak suruh kita faham apakah maksud mesej berdoa tu. Ya. Bila lapar, kita nak bergantung pada yang maha agung, yang maha pemberi rezeki, yang maha kaya. Doa-doa ni maksudnya nak suruh kita rasa pergantungan diri. Pergantungan diri. Batu kalau siapa yang dia tak nak berdoa, bermakna dia rasa dia lebih hebat daripada Tuhan. Batu Allah Ta'ala kata orang yang tak nak berdoa ni sombong, angkuh. Ya, sombong angkuh. Kita ni tak ke mana pun tuan-tuan. Ya, duit banyak belum tentu kita boleh sihat selama-lamanya. Kita boleh hidup selama-lamanya. Tak. Jadi kita tetap nak bergantung dengan Tuhan. Dalam ghazwah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyertainya. Rasulullah tak ikut. Ya, Rasulullah tak ikut. Seperti yang anda maklum dalam sirah bahawa yang dinamakan ghazwah itu ialah gerakan tentera yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Biasanya kalau namanya ghazwah, Rasulullah yang pimpin. Tapi hak ni pelik sikit. Rasulullah tak pimpin tapi nama juga ghazwah. Sebab apa? Kerana bilangan tentera yang ramai. Ramai tu sampai 3,000. Ada. Biasa syariah ni tak ramai. 200-400. Nabi hantar pasukan-pasukan yang Nabi tak ada ni tak ramai. Jadi kalau lah besar ketumbukan tentera, Nabi akan ada. Itu yang menyebabkan dipanggil ghazwah. Tak, tiba-tiba hak ni Nabi tak pergi tapi ramai 3,000. Bilangannya 3,000. Ulama sirah kebanyakannya menamakan serangan ni sebagai ghazwah kerana memandangkan banyaknya bilangan tentera. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bala tenteranya itu Amir, yakni ketua. Amir ni ketua. Amir kamu ialah Zaid bin Harithah. Dia dalam perang ni Nabi dah tentu dah. Kenapa biasanya dalam beberapa peperangan Nabi sebut seorang je? Maknanya dalam ucapan Nabi tu kalau orang perhati elok-elok dia dah faham dah. Bila dah Nabi sebut 3 orang, maknanya semua-semua tu akan syahid. Ya, macam masa perang Tabuk. Bila Nabi panggil Huzaifah, wahai Huzaifah, kamu pergi ke kubur musuh, jangan buat apa-apa. Kamu sekondeng je. Maksudnya kamu mengitip je. Apakah pergerakan musuh. Dan jangan kamu buat apa-apa. Serang hendak ke apa ke, jangan. Lepas tu kamu datang pada aku dan kamu infokan balik. Huzaifah tahu dah. Mana dia selamat. Dia selamat. Sebab Rasulullah kata datang balik. Bila datang balik, maknanya dia tak akan kecundang. Bila dia dah pergi ke pihak musuh, dia tengok Abu Jahal ni memang depan mata dia. Kalau dia tarik anak panah, memang syak kena kepala. Mati kawan tu. Tapi dia ingat pesanan Rasulullah. Jangan buat apa-apa.
Don't do something. Tak. Jangan buat apa-apa. Sebab tu bila ikut perintah Rasulullah, jadi batu dalam perang Badar, dalam perang Uhud, kenapa berlaku kucak-kacir? Sebab sahabat-sahabat ni ya tidak mematuhi perintah Rasulullah. Batu jadi gagal. Bukan sekali ya ketidakpatuhan kepada arahan Rasulullah, sebanyak 5 kali. 5 keadaan. Sebab itulah jadinya perang Uhud tu kalah. Tak ikut perintah Rasulullah. Tak ikut perintah Rasulullah. Pentingnya arahan ni dipatuhi. Jangan kita pandai-pandai. Orang kata kalau pandai tu bagus. Tetapi kalau memandai-mandai, itu kurang bagus. Ni kadang-kadang kita ni tak berpandai tapi memandai-mandai. Tak? Memandai-mandai. Macam amplifier kat Masjid Surah lah. Bukan sini lah, tempat lain ni contoh lah. Biasanya kena seorang je yang ejah benda tu. Tapi semua orang nak ejah. Mari seorang ni angkat hak ni. Mari seorang ni turun hak ni. Mari seorang ni pusing yang ni. Tak ada lama. Tu yang berkiok. Tak tangan ramai sangat. Semua nak pandai-pandai belaka. Memandai-mandai namanya. Jadi dia kena seorang je. Tak boleh ramai. Jadi para sahabat dalam perang Uhud, perlu kita ambil pembelajaran. Kenapa jadi kalah gitu. Ya. Pertama, masa Nabi kata kepada tentera yang berada di atas Bukit Uhud tu, jangan turun. Sekalipun menang, sekalipun kalah, jangan turun. Tu mereka tak dengar. Sebahagiannya dah turun. Kemudian bila dah huru-hara berlaku, Nabi panggil. Nabi panggil, wahai sahabat, mari kepada aku. Mereka tak hindah dah. Lari lita pukang. 2. Jadi kemudian datang pula perang Saraf. Puak kafir kata Muhammad dah mati dah. Muhammad dah mati dah. Ada sahabat-sahabat boleh percaya dengan kata musuh. Kadang-kadang kita hari ni pun pelik sungguh. Musuh duk cerita kita boleh percaya. Bukankah musuh tu biasanya kelentong? Ada. Helahnya banyak. Tiba-tiba kita boleh percaya pada musuh. Cakapan musuh ni kita kena saring. Ada. Bukan kata musuh. Orang fasik pun Nabi suruh saring. Iza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang pada kamu orang fasik dengan bawa berita, jangan telan bulat-bulat. Saring dulu. Betul ke? Ni datang satu pihak cerita perempuan. Oh, yo. Jangan ambil tahu dulu. Jangan buat tindakan dulu. Dengar pula pihak ni pula. Kok pihak ni, dia pandai main jiwa. Dia pandai main psikologi. Dia pandai main sentimen. Kita pun macam percaya. Yo ke? Tak sangka dia macam tu, yo. Lepas tu mari pula dengar kawan ni. Oh, macam ni sebenarnya cerita. The true colour. Ada? Jadi kita kena ambil dua pihak. Jangan kita cepat menilai. Satu. Yang kedua, kita buat keputusan sebelum research. Sepatutnya research dulu, baru buat keputusan. Ni semua antara-antara yang menyebabkan berlaku kekalahan. Induknya tak dengar kata. Tak dengar perintah. Ya, dia terpedaya dengan ghanimah. Bila nampak harta di bawah tu, dia dah lupa dah perintah Allah dan Rasul. Dia nampak harta. Lepas tu ramai mana orang dengan harta ni, ya, jadi gelap mata. Gelap mata. Ya. Jadi kita berhati-hatilah sebab harta ni adalah tipu daya. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan di dunia melainkan tipu daya. Ya, kehidupan yang menipu daya kat kita. Kata Rasulullah, ya, amir kamu ialah Zaid bin Harithah. Siapa Zaid? Zaid bin Harithah ni anak saudara pula dah. Anak angkat Nabi. Zaid bin Harithah ni dia kira orang kulit hitam lah. Orang kulit hitam. No color. Nabi pernah pinangkan dia untuk dia Zainab Al-Jahsyi. Asalnya Zainab ni terimalah pinangan Rasulullah. Dia ingatkan Rasulullah yang pinang untuk diri dia. Dia terimalah rupanya untuk Zaid. Dah halang dah sebut
setuju, terpaksa lah juga. Bukan terpaksa lah, maknanya malu mata kahwin. Tapi tak lama lah, sebab dia terasa tak serasi. Dia kata Zaid ni bekas hamba, patut bangsa kira utopia ke apa lebih kurang gitu. Lepas tu Zainab ni pula bangsawan, ya, orang kayangan sikit, keturunan Rasulullah. Jadi dia tak serasi. Zaid pun tak seronok, macam dia tak nak menerima keadaan. Akhir sekali Zaid pun cerai lah. Dia minta nasihat Nabi macam mana, tak apa. Kemudian barulah bila dia dah cerai, Nabi ambil Zainab jadikan isteri dia. Tu yang heboh pula, kata Nabi kahwin yang anak sendiri. Sebab Zaid ni orang kata Zaid bin Rasulullah. Sebab dia rapat, Nabi jaga dia daripada kecil, daripada tu sehingga kan orang kata Zaid ni seolah-olah anak Nabi. Orang panggil Zaid bin Rasulullah. Pada sebelum turunnya ayat tak boleh dibankan kepada selain daripada ayah. Sebelum tu dia letak Nabi tak, Nabi biasalah. Tapi bila turun ayat tu barulah Nabi tak benarkan. Ya. Zaid bin Harisah ni kahwin pula dengan Ummu Saudah tak silapnya. Lahirlah pula Usamah bin Zaid. Usamah ni ayah dia panglima perang. Usamah bin Zaid ni juga akhirnya kemudian Nabi, sebelum Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi angkat Usamah jadi panglima perang ketika umurnya 19 tahun. 19 tahun kalau anak-anak kita agak-agak duk main rempik rambutnya. Duk angkat wheeling apa ke namanya dah. Duk main tayar lagi, duk main latu-latu tu. Ya, Nabi train anak-anak zaman tu boleh jadi panglima perang umur 19 tahun. Maknanya seorang yang hebat, tegas, orang yang karismatik. Batu kita kena didik anak kita jadi helang. Jangan jadi pipit. Ya, batu kalau anak kita balik hidung berdarah, jangan pergi defend dia. Ya, dia datang ngadu kita darah hidung dia sebelah. Kenapa sebelah? Kita tanya dia, kenapa tak dua belah? Macam tu. Jangan pula pergi, siapa pula pergi tumbuk kamu? Nanti ayah hajar dia. Loh, manjalah kawan tu. Tak. Jadi bila dia kena tumbuk bagus, baru jadi orang. Jadi lelaki. Kalau tidak, tu yang nak timbul ada satu perancangan, satu program mujur dibatalkan. 30 hari bulan ni kalau tak dibatalkan. Tak. Thai hot guy ke apanya. Tak. Badan sadu tapi pakai coli. Pening kepala. Tak. Badan sadu pakai coli. Terlebih makan ketum kan maknya. Orang perempuan zaman sekarang dekat Eropah, perempuan-perempuan Eropah tuan-tuan, tak apa-apa pakai dah coli. Tapi jangan pula tuan-tuan tengok. Ya ke tak pakai coli? Memang tak pakai coli dah. Kadang-kadang duduk atas bas tu, perempuan dia, ya, duduk buka, duduk buang. Ya. Ada kawan-kawan kita belajar di sana. Dia kata kalau musim-musim panas, ya Allah, ya, memanglah, orang kata mencabar iman. Mereka pakai nipis-nipis. Dalam nipis, coli tak pakai. Tak kemaruk ke tuan-tuan? Tak. Orang sana dah tak pakai coli, tiba-tiba kat sini orang sadu nak pakai coli. Ya Allah. Dah, mujurlah dibatalkan. Pelik sungguh dah. Jadi benda tu, dia nak sebut Zaid bin Harisah. Nabi kata, ketua kamu Zaid bin Harisah. Jika Zaid gugur, Nabi sebut gugur. Memang gugur lah bila dah Nabi sebut. Jarang Nabi hantar banyak panglima. Ni Mu'tah lah 3 orang Nabi sebut. Jika gugur maka Ja'far menggantikannya. Ja'far ni bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali. Ya. Jika Ja'far gugur, Ja'far bin Abdullah, Ja'far bin Abi Talib gugur, naiklah Abdullah bin Rawahah menggantikannya. Abdullah bin Rawah ni ahli syair Rasulullah. Dia ahli sastrawan negara lah kira. Orang yang hebat sastra dia. Syair-syair dia. Dan jika Abdullah gugur, bila Nabi dah sebut dah, sahabat-sahabat dia faham. Maknanya bila sebut tu maknanya memang gugur lah. Ya. Barulah Nabi kata, kamu hendaklah pilih orang yang kamu sukai menjadi ketua kamu. Rasulullah berpesan kepada tenteranya supaya menyeru orang-orang Mu'tah kepada Islam.
Tetapi kalau enggan, pohonlah pertolongan daripada Allah dan perangilah mereka. Jadi sebelum serang tu dakwah dulu. Dakwah dulu. Bukan serang hendak sembrono gitu. Dakwah dulu. Kalau mereka enggan nak bayar jizyah pun mereka tak nak, bawa perang. Gitu. Kata Ibn Ishaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya pun mengucap selamat jalan kepada pejuang-pejuang muslimin bersama ketua-ketua mereka ketika mereka hendak keluar meninggalkan Madinah. Dalam masa-masa itulah menangislah Abdullah bin Ibn Rawahah. Maka mereka pun bertanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Jawabnya, demi Allah, tidak ada sedikit pun pada saya cinta dunia. Dan tidak juga saya merasa sedih kerana meninggalkan kamu. Yang membuatkan saya menangis ialah kerana mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat daripada kitabullah yang menyebut tentang neraka, iaitu maksudnya tidak ada dari kalangan kamu melainkan datang kepadanya adalah perkara itu keputusan yang pasti daripada Tuhanmu. Saya tidak tahu bagaimana hendak kembali darinya sesudah pergi kepadanya. Jadi dia menangis kerana dia teringat ayat-ayat yang Nabi baca. Ya, ayat-ayat yang berkaitan tentang neraka. Neraka. Ya, macam syair Imam Syafi'i lah. Dia pun baca syair. Imam Syafi'i dia pun buat syair. Dia ada dewan dia. Dewan ni maknanya satu buku sastera. Ulama-ulama. Imam Syafi'i ada dewan dia. Salah satunya yang biasa kita wirid dalam munajat. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahannam. Ya Allah, aku ni tak layak masuk syurgamu, tetapi aku juga tidak kuat untuk menghadapi api neraka jahannammu. Jadi dia teringat kepada sambaran api neraka, kedahsyatan api neraka, panasnya api neraka dan hebatnya, maka menyebabkan dia jadi menangis. Di waktu mereka bertolak, orang-orang muslimin pun melaungkan Allah menemani kamu dan mempertahankan kamu dan memulangkan kamu kepada kami dalam keadaan yang baik. Maka jawab Abdullah bin Rawahah dengan syairnya, maksudnya, tetapi aku memohon keampunan daripada Ar-Rahman di samping sebilah pedang yang memancungku, memancutkan darahku, atau sebatang tombak menusuk dadaku, mengoyak dadaku, mengoyak hati jantungku, supaya orang yang melintasi atas pusaraku berkata, wahai Allah, pejuangmu telah menempah kejayaan. Allah telah menganugerahkan kurniaan kepada pejuang. Pejuangmu telah mendapat hidayah daripadamu. Orang yang mati ni pejuang, maqatil. Orang yang syahid, golongan-golongan yang mati syahid ni adalah golongan yang berjaya, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kedudukan mereka. Mati je mereka terus tak masuk dah di alam kubur, alam barzakh, mereka terus ke arash. Allah hantar roh mereka pergi ke arash, duduk dalam badan burung-burung hijau di dalam syurga, dan mereka bergantungan di lampu-lampu yang ada di arash. Dan mereka pergi mari di dalam syurga. Mereka terbang, mereka itu ini. Sebab apa mereka duduk dalam burung ni? Roh mereka duduk dalam burung. Sebab kiamat belum berlaku lagi. Akhirat belum berlaku lagi. Jadi belum berlaku kiamat, maknanya mereka tak boleh mengecapi dunia akhirat ataupun syurga secara hakiki. Mereka dah boleh rasa dah, cuma tak boleh sepenuhnya. Sebab tu mereka duduk dalam burung, badan burung ni. Ya, sebab mereka belum lagi, dunia ni belum berakhir. Kalau dah berakhir, barulah berlakunya perpindahan ke alam akhirat, syurga ataupun neraka. Masa tu barulah mereka kembali kepada susuk tubuh biasalah. Tapi walau macam mana pun mereka dah bagilah. Jaminan syurga tu telah terjamin bagi mereka. Ya. Setelah mereka berlepas dari Madinah, pihak musuh pun mendapat tahu ketibaan mereka. Pihak musuh mengumpulkan tentera. Herakles pula menghantar bantuan tentera seramai lebih daripada 100,000 orang
terdiri daripada orang-orang Rom. Syarhabil sendiri mengumpulkan 100,000 pejuang daripada kabilah Luham, Juzam, Al-Qain dan Bahra. Berita bilangan musuh seramai 200,000 orang itu juga sampai pada tentera muslimin. Bayang tuan-tuan, 200,000 nak lawan dengan 3,000. Seumpama 200 orang nak lawan dengan 3 orang. Agak-agak boleh lawan. Ada. Memang tak terlawan lah. 200,000 lawan 3,000. Oh, dah. 200 ni sebuah 3 lah lebih kurang. Gitulah. Dia punya tak seimbang. Dah azan ke? Belum? Ke? Belum? Ke tak ada azan? Boleh kalau azan? Saya pun tak perasan. Dah azan kita dulu. Kenapa azan? Dia sampai azan ke? Kan? Dah azan kita berhenti ya. Selesai masalah. Sebab diam lah ke? Ingatkan dah lepas pukul 10. Jadi dah azan berhenti, kita berhenti ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, saya berhentilah. Lepas tu azan kita serat. Jadi pun saya pun lepas ni pun ada tempat lain pula. Lepas sembahyang kita pergi. Baik, jadi tuan-tuan itulah. Kita ambil beberapa iktibar. Cuma tuan-tuan, kebanyakan berlaku peperangan di zaman Rasulullah dalam bulan Ramadan. Bulan puasa. Zaman para sahabat, zaman tabi'i banyak berlaku. Bermakna bulan puasa ni bukan bulan letih. Bukan jadi bulan yang melemahkan kita. Kalau bulan lemah, kenapa tentera Islam menang dalam banyak peperangan di dalam musim perang? Ain Jalut. Tentera Salahuddin lawan dengan puak-puak daripada Tatar. Bulan Ramadan. Ya, ujung-ujung bulan Ramadan. Maknanya dalam bulan puasa. Jadi puasa ni bukan meletihkan. Dan bukan menyebabkan kita jadi lesu. Sebenarnya dengan puasa ni akan menyebabkan lagi semangat ritual. Ya, jasad dan roh kita semakin kuat dengan Allah Ta'ala insya-Allah. Jadi tuan-tuan ambillah kesempatan ni untuk kita pergunakan dan perkuatkan diri kita insya-Allah. Wallahu Ta'ala bis-shawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a yustajab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim.